so simple, loving always. It feels just right. Dasar kebudayaan kebangsaan adalah satu dasar yang digubal pada tahun 1972. Sejak merdeka disebabkan tiada arah dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan di dalam negara kita. Perkara ini disebabkan oleh kesedaran dan juga kefahaman yang sangat rendah mengenai kebudayaan dalam negara kita. Hal ini demikian kerana kepimpinan pada saat itu hanya memfokuskan kepada kemajuan ekonomi dalam negara kita. Penggubalan dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan salah satu rangka yang penting untuk mengekalkan perpaduan dalam negara kita. Bukan itu sahaja, ianya juga menjadi garis panduan ke arah membentuk dan juga mewujudkan serta mengekalkan identiti juga perpaduan dalam masyarakat. Dengan adanya dasar seperti ini, ianya akan membentuk sifat-sifat yang terbaik dan juga mulia bagi membina bangsa yang bersatu padu dan mempunyai daya saing yang tinggi. Terdapat 3 prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Kebudayaan serantau ini digambarkan dengan penggunaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan kita. Yang kedua ialah unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai untuk diimplementasikan dalam negara kita. Perkara ini dapat dilihat melalui kepelbagaian budaya dalam negara kita. Dan yang terakhir ialah kesesuaian dan juga penerimaan dalam penyerapan kebudayaan ini bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dalam perlembagaan dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Antara kebaikan dasar kebudayaan kebangsaan adalah untuk mewujudkan identiti nasional. Peranan utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan adalah untuk mewujudkan identiti nasional dalam setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Dengan wujudnya identiti nasional, semangat nasionalisme dapat diterapkan dalam diri setiap kaum, menerusi perkongsian identiti berasaskan Malaysia yang sama. Semangat ini dapat dilihat melalui pengukuhan diri dalam prinsip rukun negara. Nilai yang terkandung dalam prinsip rukun negara meliputi aspek kesetiaan pada pemerintah, keadilan terhadap undang-undang, keterbukaan terhadap kepelbagaian agama yang dianuti, budaya, tradisi masyarakat sangat penting dalam menentukan identiti nasional. Dasar kebudayaan kebangsaan juga diperkenalkan melalui kebudayaan Melayu dan mengintegrasikan elemen kebudayaan lain bagi menonjolkan identiti nasional. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan. Bahasa Melayu dilihat sebagai satu budaya, iaitu sebagai tingkah laku manusia dari segi kebahasaan. Hal ini menunjukkan bahasa Melayu sebagai penghubung antara warga negara dengan tanah air dan sangat penting dalam konteks kenegaraan. Selain itu, dasar kebudayaan kebangsaan memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan kaum yang terdapat di Malaysia. Menurut Syed Ahmad pada tahun 2006 mengatakan bahawa perpaduan akan menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, iaitu masyarakat Cina, Melayu dan India. Dasar kebudayaan ini juga menggalakkan unsur kebudayaan lain dan wajar boleh diterima. Kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia merupakan salah satu cara untuk memupuk perpaduan kaum. Sebagai contoh, agama lain seperti Hindu, Buddha dan Kristian turut diamalkan di Malaysia. Mengikut perlembagaan undang-undang dan perkara ketiga telah menetapkan bahawa agama Islam sebagai agama rasmi atau agama persekutuan, namun agama lain masih boleh diamalkan. Oleh itu, kita haruslah saling bertolak ansur dan memahami agama lain serta berpegang teguh terhadap agama masing-masing. Sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Deepavali, Hari Gawai dan Hari Keamatan merupakan salah satu platform untuk memupuk cara perpaduan kaum. Sambutan perayaan meliputi seperti pemakaian tradisional, makanan tradisi dan cara sambutan yang diamalkan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keunikan tersendiri setiap kaum yang diamalkan di Malaysia. Akhir sekali, dasar kebudayaan kebangsaan haruslah menerapkan nilai murni dalam diri setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Aspek utama dalam menerapkan nilai murni adalah mengamalkan nilai toleransi. Secara umumnya, negara Malaysia mempunyai 3 kaum utama, iaitu masyarakat Melayu, India, Cina serta kaum minoriti yang lain.
Kita haruslah memahami sensitiviti dari segi kebudayaan, amalan keagamaan serta pantang kaum masing-masing. Sebagai contoh, tidak mempersoalkan laungan azan bagi masyarakat beragama Islam dan pembakaran kemanian bagi penganut Hindu. Kita haruslah bersikap lebih terbuka untuk menerima pandangan dari segi keagamaan agar menjadikan hidup lebih harmoni. Kita juga haruslah mengamalkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Kerjasama yang baik bukan sahaja dapat meringankan tugas yang dilakukan, malah dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sebagai contoh, bekerjasama dalam membantu Isu bahasa kebangsaan. Pertama, pesaing utama kepada bahasa kebangsaan. Pengaruh penggunaan bahasa Inggeris terpaksa diterima kerana penggunaannya yang sudah berzaman lamanya, menjadi bahasa ilmu dan komunikasi. Dua, pengaruh teknologi semasa telah mengakibatkan pencemaran bahasa, khususnya kepada remaja masa kini yang dapat dilihat banyak meluangkan masa mereka dengan gadget kerana dianggap penting dalam kehidupan seharian. Dapat dilihat melalui penggunaan sistem mesej singkat SMS yang digunakan dalam kalangan remaja dan pelajar. 3. Pengaruh dialek disebabkan bahasa Melayu yang berkembang secara evolusi dan unik. Banyak dialek dan slang dalam bahasa Melayu sedikit sebanyak menjadi penghalang dan kekangan kepada perkembangan serta kebelakuan bahasa Melayu. Sistem pendidikan vernakular. 1. 4 sistem persekolahan utama iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan Sekolah Inggeris. Sistem pendidikan ini berpaksikan pada kaum masing-masing serta bahan pendidikan yang banyak bersumberkan pada rujukan negara serta bangsa masing-masing. 2. Kepelbagaian sistem pendidikan mempunyai kaitan rapat dengan kesepaduan sosial di negara ini, terutama dari segi penggunaan bahasa pengantar dan kurikulum. 3. Jurang perkauman yang begitu luas antara murid-murid yang berlainan kaum. Penggunaan bahasa juga mewujudkan jurang komunikasi antara kaum disebabkan penggunaan bahasa ibunda yang berbeza. Cabaran dasar kebudayaan kebangsaan yang pertama ialah perbezaan budaya masyarakat pelbagai kaum. Seperti yang kita ketahui bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. 3 kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Masyarakat pribumi iaitu orang asli terdiri daripada 3 suku utama iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Di negeri Sabah pula terdiri daripada 32 etnik seperti Kadazan Dusun, Rumus dan Bajau. Negeri Sarawak pula terdiri daripada 27 etnik seperti Iban, Bidayuh dan Melanau. Kepelbagaian kaum dalam masyarakat di Malaysia telah mewujudkan variasi budaya kerana setiap kaum mempunyai budaya tersendiri dari segi pakaian, makanan dan gaya hidup. Setiap kaum mempunyai adat dan prinsip yang tersendiri. Apabila terdapat perbezaan adat, budaya dan prinsip hidup, kadang-kala sukar untuk kita mencapai perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana akan ada segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa adat resam kaumnya sahaja yang betul, manakala budaya kaum lain adalah salah dan tidak relevan. Apabila terdapat pemikiran seperti ini, perpaduan sukar untuk dicapai kerana tiada rasa hormat antara satu sama lain. Menghormati budaya dan adat resam kaum lain bukan bermakna individu tersebut perlu melupakan adat leluhur mereka. Tetapi dengan menghormati adat dan budaya kaum lain, kita dapat mewujudkan keharmonian. Masyarakat akan memahami dan bebas mengamalkan kebudayaan kaum masing-masing. Oleh hal yang demikian, perpaduan kaum masih dapat dicapai walaupun dengan perbezaan kebudayaan. Cabaran dasar kebudayaan kebangsaan seterusnya ialah sistem politik berasaskan perkauman. Sekiranya dilihat dengan teliti, parti-parti politik di Malaysia ditubuhkan berasaskan kaum. Misalnya, Parti UMNO dan PAS adalah untuk kaum Melayu, Parti MCA dan DAP adalah untuk kaum Cina dan Parti MIC adalah untuk kaum India. Politik berasaskan kaum adalah sangat bahaya kerana apa yang diperjuangkan parti tersebut adalah untuk kepentingan parti itu sahaja
dan bukanlah untuk kepentingan masyarakat majmuk. Oleh itu, sebuah parti politik yang memperjuangkan nasib seluruh masyarakat perlu diwujudkan agar tiada golongan yang tercicir dalam menikmati pembangunan di Malaysia. Cadangan penambahbaikan dasar. Yang pertama ialah pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan, iaitu melalui menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, perkembangan dan perhubungan budaya. Sebagai contoh, melalui pendidikan, iaitu dengan meningkatkan aktiviti yang boleh menggalakkan perpaduan seperti sambutan Hari Budaya di sekolah masing-masing. Selain itu, boleh memperbanyakkan kelab dan pertandingan yang melibatkan kesenian seperti kelab tari dan kelab ukit. Seterusnya ialah melalui penyelidikan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah menjalankan penyelidikan ke atas kebudayaan penduduk tempatan untuk memelihara budaya. Yang kedua ialah meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya, iaitu dengan usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, pendokong dan penggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai centra pembangunan yang berkesan. Sebagai contoh, kita boleh menghubungkan pegiat seni ini kepada institusi yang betul. Sebagai contoh, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia atau lebih dikenali sebagai Montaj. Selain itu, kita boleh membimbing pegiat seni yang ketinggalan untuk melibatkan diri dalam komuniti setempat dalam mengusaha mengkomersialkan produk dan perkhidmatan sekaligus dapat mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan mereka. Usaha-usaha ini juga boleh dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara. Cadangan penambahbaikan dasar yang ketiga ialah meningkatkan kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasional. Dasar kebudayaan kebangsaan dapat ditingkatkan melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubungan antarabangsa, memupuk semangat patriotik melalui pendidikan seperti sejarah dan kesenian dalam negara, menyambut Hari Kemerdekaan dengan meriah bagi meningkatkan identiti atau menunjukkan identiti negara Malaysia sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Yang ketiga, memperbanyakkan kempen secara besar-besaran berkenaan dengan kepelbagaian kaum dan kebudayaan dalam negara seperti pemakaian, makanan, dialek, permainan dan lain-lain. Cadangan penambahbaikan dasar yang keempat ialah memenuhi keperluan sosial budaya. Kepelbagaian sosial budaya dalam Malaysia dapat membentuk satu identiti yang harmonis bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Keperluan sosial budaya dapat dipenuhi dengan menghormati dan menghargai perbezaan pelbagai kaum, mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk, menggalakkan interaksi antara masyarakat dalam mempromosikan budaya kaum sendiri sebagai pandangan universal, memupuk keterbukaan dan membina hubungan dan interaksi antara pelbagai kaum yang berbeza dalam pelbagai aspek seperti agama, bahasa dan gaya hidup. Yang kelima, mencapai tuntutan sosial dan matlamat akademik dengan mendapatkan jurang pendidikan antara kaum melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini dapat mewujudkan masyarakat yang menggunakan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan dalam negara Malaysia yang mempunyai 3 bahasa utama iaitu Melayu, Cina dan India. Kesimpulannya, penggubalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah penting bagi pembangunan negara yang sedang pesat membangun dan mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya berbeza mengikut adat-adat kaum mereka. Dasar yang digubal ini dapat menjadi garis panduan dalam mewujudkan serta membentuk satu bangsa yang bersatu padu dalam mengekalkan identiti negara Malaysia di persada antarabangsa. Namun, pelaksanaan dasar ini tidak dapat dijalankan dengan lancar kerana wujudnya cabaran dan tentangan daripada pelbagai pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana negara Malaysia mempunyai rakyat berbilang kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan juga India yang perlu bersatu padu dalam mengetengahkan kebudayaan kebangsaan,
Kesedaran dalam diri rakyat mengenai kepentingan dasar kebudayaan kebangsaan dapat diwujudkan dengan memperlihat serta menyajikan keunikan, perbezaan dan persamaan kebudayaan suku kaum di Malaysia. Nilai kebudayaan yang dipupuk dapat menunjukkan identiti negara dengan lebih jelas serta dapat menunjukkan kepribadian Malaysia sebagai negara yang berbilang kaum serta dapat melambangkan sebuah negara yang merdeka. Jadi, kita perlulah bersama-sama bersatu padu dalam mengikuti segala dasar kebudayaan kebangsaan agar dapat menjamin keamanan serta dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Selain itu, dapat mewujudkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya. Maka sudah jelas bahawasanya dasar kebudayaan kebangsaan ini dapat memberikan impak-impak positif kepada rakyat serta negara. Dasar ini dapat direalisasikan apabila mendapat sokongan yang padu daripada semua rakyat Malaysia. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang berpendidikan, kita perlulah meneliti segala dasar-dasar yang diwujudkan untuk kepentingan bersama. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.